Sejak negara kita dilanda pandemik COVID-19, ianya tidak mudah untuk kita menjalankan aktiviti seharian. Sejujurnya, pandemik COVID-19 telah mengubah norma lama dalam semua aspek. Segala-galanya harus dilakukan dengan jarak jauh atau secara maya. Antara yang terkesan termasuklah proses PDPR. Seperti mana yang kita tahu, berkomunikasi adalah penting untuk melancarkan proses pembelajaran. Berkomunikasi juga menjadi salah satu aspek utama yang boleh mempengaruhi pencapaian pelajar dalam proses pembelajaran. Antara kesan-kesan adab berkomunikasi dalam dunia cyber yang mempengaruhi adab belajar dalam PDPR, yang pertamanya adalah pelajar akan terbiasa dengan cara berkomunikasi yang kurang beradab dan akan terbawa dan digunakan dalam PDPR. Yang keduanya adalah mencetuskan pergaduhan antara dalam kalangan pelajar seperti membuat postingan yang boleh menimbulkan salah faham. Yang ketiganya adalah pelajar akan kurang berkomunikasi dalam keadaan berasaskan home basic learning kerana agak terhad berbanding dengan bersemuka. Kesan yang terakhir adalah kekurangan komunikasi antara guru dan para pelajar akan menyebabkan kesusahan untuk mencapai tahap penguasaan minimum dalam setiap mata pelajaran. Objektif bagi adab berkomunikasi dalam dunia cyber mempengaruhi adab pelajar dalam PDPR. Yang pertama, mengenal pasti cabaran dari aspek komunikasi dalam dunia cyber yang mempengaruhi adab pelajar dalam PDPR. Yang kedua, menganalisis faktor dan masalah dalam berkomunikasi yang menjadi punca kemerosotan adab pelajar dalam pembelajaran. Dan yang ketiga ialah menghuraikan kelebihan serta kebaikan berkomunikasi menggunakan platform di media cyber kepada pelajar dan pengajar dalam pendidikan. Satu faktor yang menyebabkan adab berkomunikasi dalam dunia cyber mempengaruhi adab pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran ialah mereka terlalu pandang remeh terhadap adab berkomunikasi secara online. Sesetengah pelajar sering memandang remeh terhadap cara berkomunikasi dalam penuh beradab walaupun secara atas talian. Golongan ini sering menggunakan perkataan yang kasar secara melampau sesama rakan sekelas, terutamanya dalam gurauan tanpa berfikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata dan bersikap berani bertutur begitu. Kerana berbualan secara atas talian dan tidak bersemuka. Selain itu, adab komunikasi dalam dunia cyber juga mempengaruhi adab pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran dengan faktor pengaruh penggunaan bahasa di media sosial. Apabila pelajar membaca dan melihat penggunaan bahasa yang kasar yang digunakan oleh orang lain di media sosial, mereka akan dipengaruhi mula menggunakan perkataan kasar tersebut. Dalam tempoh masa yang panjang, sikap yang tidak baik ini akan menjadi tabiat kepada pelajar khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Tidak dapat dinafikan bahawa ada sesetengah pelajar menggunakan perkataan yang agak kurang senang terhadap pensyarah dan pensyarah akan kecil hati terhadap cara pelajar berkomunikasi dengan menggunakan tutur bahasa yang tidak sesuai. Faktor yang ketiga ialah kurang kesedaran tentang betapa pentingnya penggunaan bahasa yang betul. Pelajar tidak sedar jika mereka tidak mengamalkan penggunaan bahasa yang betul ketika PDPR, ianya akan beri impak dalam cara mereka berkomunikasi di masa akan datang, sama ada secara dalam talian atau secara bersemuka. Faktor yang keempat ialah sukar untuk menyesuaikan diri dengan komunikasi dalam norma baharu. Tidak dinafikan bahawa tidak semua pelajar mudah untuk menerima pembelajaran secara online, iaitu PDPR, di mana berkomunikasi sepenuhnya di atas talian. Disebabkan mereka tidak tahu bagaimana untuk menyesuaikan diri, jadi mereka tidak cakna terhadap cara untuk berkomunikasi dengan penuh sopan santun ketika PDPR. Faktor yang kelima ialah emosi. Emosi juga mempengaruhi punca dalam kurangnya adab berkomunikasi ketika PDPR. Disebabkan suasana rumah yang agak mengganggu, gangguan internet khususnya ketika untuk menghantar kuis, tugasan dan sebagainya akan beri tekanan pada pelajar. Apabila pelajar menghadapi tekanan, ianya akan menyumbang kepada cara berkomunikasi yang kurang sopan dan akan menyinggung perasaan orang lain. Cara kebaikan yang pertama ialah memudahkan instrumen komunikasi.
Pelajar tanpa mengira negara, bangsa, agama dan budaya akan dapat berkomunikasi dan menyatakan pendapat mereka dengan rakan sebaya yang lain dengan mudah dan cepat melalui internet. Komunikasi jenis ini adalah lebih bersesuaian berbanding cara-cara tradisional lain seperti panggilan telefon dan surat menyurat. Untuk bahagian komunikasi, pelajar boleh memilih berbagai bentuk seperti email, bilik sembang, perkhidmatan messenger dan persidangan video. Tambahan pula, pelajar-pelajar boleh menggunakan forum untuk membincangkan subjek mereka dengan guru dan pelajar lain di setiap pelosok dunia. Kebaikan yang kedua ialah memudahkan pendidikan atas talian. Dengan adanya dunia cyber, pelajar juga boleh menggunakan peluang yang wujud ini untuk pendidikan dalam talian. Sesetengah universiti menawarkan kursus maya untuk pelajar di seluruh dunia. Ini amat bermanfaat untuk pelajar yang berada di negara yang berbeza dan bersedia untuk menyertai kursus masing-masing. Dan bagi pelajar yang bekerja, ini lebih menyenangkan mereka boleh mengikuti kursus tanpa sebarang halangan terhadap gaya hidup biasa mereka. Kebaikan berkomunikasi menggunakan platform di media cyber yang seterusnya ialah mengubah gaya pembelajaran. Komunikasi di media cyber menggalakkan pembelajaran kendiri dan penerokaan. Pembelajaran kendiri dan penerokaan berlaku apabila pelajar mengambil inisiatif untuk mempelajari suatu topik dengan lebih mendalam dan mengajak pelajar lain. Pelajar dapat memperoleh pengalaman, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi, serta melihat demonstrasi sesuatu kejadian. Kebaikan yang terakhir ialah mempercepatkan proses pendidikan. Konsep yang abstrak menimbulkan masalah apabila diterangkan menggunakan teks atau nombor. Maka, penggunaan media cyber dapat memudahkan dan mempercepatkan proses penerangan konsep abstrak kepada pelajar dengan bantuan elemen audio, video, animasi, dan grafik. Contohnya, dalam menguraikan kesan pencemaran alam kepada hidupan dan manusia. Rekaman video serta gambar ditayangkan bagi memberi gambaran yang lebih jelas berbanding menggunakan perkataan sahaja. Antara cabaran yang dihadapi pada masa kini termasuklah perbuatan melakukan shot layar atau screenshot perbincangan dalam kumpulan WhatsApp kelas dan menyebarkan menerusi media sosial. Segala maklumat berkenaan kelas sewajarnya boleh digunakan untuk tujuan kelas berkenaan sahaja. Penyebaran maklumat tanpa kebenaran boleh mendatangkan salah faham daripada pihak lain yang tidak memahami konteks perbincangan tersebut. Yang kedua, menjayakan komunikasi sokongan iaitu dengan mendengar masalah para pelajar dan berikan kata-kata semangat buat mereka untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran. Pelajar baharu tahun pertama yang cenderung untuk panik sekiranya tertinggal kuliah secara dalam talian secara tidak sengaja disebabkan oleh gangguan internet akan berasa lebih tenang. Yang ketiga, menggunakan short form yang boleh membawa double meaning dan lucah ketika berkomunikasi melalui email, WhatsApp dan sebagainya. Perlu menyadari bahawa para pensyarah bukanlah rakan-rakan sebaya yang memahami gaya penulisan dari generasi yang berbeza. Yang keempat, disiplin pelajar memastikan waktu yang sesuai untuk pensyarah dihubungi. Waktu yang sesuai ialah pada waktu pejabat. Elakkan berhubung di luar waktu pejabat seperti waktu terrehat dan waktu tengah hari dan waktu malam. Sekiranya memerlukan suatu perbincangan di luar waktu tersebut, pelajar boleh terlebih dahulu maklumkan kepada pensyarah bagi memastikan pensyarah mempunyai waktu yang lapang. Cabaran yang seterusnya adalah disiplin pelajar dalam menumpukan perhatian dalam kuliah. Pelajar sepatutnya memberikan sepenuh tumpuan semasa dalam kelas dan tidak sepatutnya membuat kerja lain. Hal ini adalah sebagai tanda hormat pelajar kepada pensyarah. Seterusnya adalah adab memperkenalkan diri sebelum berhubung dengan pensyarah. Pelajar cenderung untuk tidak memperkenalkan diri semasa berhubung dengan pensyarah. Ini boleh menimbulkan kesukaran bagi para pensyarah untuk mengenal pasti pelajar tersebut. Akhir sekali adalah disiplin pelajar terhadap kehadiran ke kuliah. Fenomena mahasiswa yang selalu hadir ke kuliah atau kelas dengan lewat dalam keadaan yang tidak bersedia untuk menimba ilmu, hal ini akan menyebabkan pensyarah berasa kecil hati. Adab berkomunikasi media cyber memainkan peranan penting dalam mempengaruhi adab pelajar semasa PDPR. Cabarannya, pelajar tidak beradab apabila berkomunikasi dengan pensyarah. Isu hajatan tertimbul semasa perkongsian maklumat tanpa kebenaran dan juga kekangan untuk mengekalkan komunikasi positif antara pensyarah dengan pelajar. Faktor yang mempengaruhi adab komunikasi media cyber pelajar dan menjejaskan pelajaran adalah disebabkan mereka kekurangan kesetaraan terhadap kepentingan isu tersebut dan juga pelajar mudah terpengaruhi oleh pengguna cyber lain dan ketidakupayaan mengadaptasikan diri dalam norma baru. Namun, penggunaan cyber media
dalam PDPR, tidak dapat dinafikan faedahnya ke atas pertransformasian gaya PDPR. Maka, dengan adanya peranan pendidikan, ibu bapa serta guru dalam penerapan peradaban komunikasi media cyber di kalangan pelajar, media cyber semestinya merupakan platform pendidikan yang sangat berguna dalam proses PDPR. Sekian daripada kami. Terima kasih.